Kita mula kelas kita pagi ni dengan bacaan doa dulu Boleh. Bismillahirrahmanirrahim. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma aftah alaina hikmataka wansyur alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Semua sihat ke ini? Alhamdulillah sihat ibu. Yang lain ni Nabil je respon. Yang lain okey ke? Alright. Alhamdulillah. Terima kasih sebab join kelas cikgu pagi ni. So, harap ni ada lagi lah kawan-kawan kita yang lain akan join sama sekejap lagi. Alright. So, untuk hari ni cikgu nak sambung. Sebelum tu attendance dululah. Daud, Emil, Danish, Adam, Aris, Afiq, Daniel. Baru masuk di Irfan alright. Cikgu harap dari kawan-kawan yang lain pun akan menyusul sekali lah. Kita masih lagi dengan CU3. Cikgu harap hari ni last lah. Yang ikut apa yang WIM-nya, yang ikut yang dibekalkan oleh PPK-nya, modulnya, takat nota je satu slide ni je lah. Sebelum kita nak masuk untuk topik hari ni, cikgu nak revise balik dulu cara-cara kita nak uji kerosakan pendawaian elektrik satu fasa. Seperti yang kita dah belajar, akan ada 4 jenis kerosakan yang mungkin akan berlaku pada satu pendawaian yang kita buat nanti. Iaitu yang pertama dia panggil sebagai litar pintas, yang kedua litar bocor ke bumi, yang ketiga litar buka, dan juga yang keempat kerosakan alat pelindung arus lebihan. So ingat litar pintas ni dia berlaku bila berlakunya sentuhan antara pengalih fasa live, tamatan live lah, bersilang ataupun bersentuh dengan tamatan neutral. So, bila berlaku litar pintas ni, ingat apa yang akan terpelantik iaitu MCB. MCB. Sebab itulah kita tengok kalau MCB mana yang jatuh dekat kotak KFA kita tu, kotak fix agihan kita, kalau jatuh yang 6 ampere kita boleh detect terus. Maknanya litar lampu dengan sama ada litar lampu ataupun kipas dia terpintas. Ada masalah pada tamatan live dengan neutral. Kalau jatuh pada dekat 16 ampere, tu adalah litar soket. So kita akan check pada kabel live dengan kabel neutral. Untuk hari ini cikgu nak tekankan ni lah kepada kaedah macam mana kita nak mengesan kerosakan litar pintas. Cikgu ulang balik yang pertama, apa-apa bila nak buat pembaikan, kita kena matikan bakalan elektrik pada main switch dulu. Pada switch utama untuk mengelakkan berlakunya renjatan elektrik. Bila kita dah offkan main switch, kita offkan pula PLAB. Pemutus litar arus baki dan semua MCB, pemutus litar miliatur yang mengawal kecil akhir tu. Tapi kalaulah dalam tempat tu ada kerja yang tengah dibuat, kita offkan sahaja PLAB atau PLM yang terlibat. Maksudnya kan PLB kan, kalau masih ingat, kita pecah kan untuk switch, untuk soket dan juga litar lampu kipas. So kalaulah problem pada soket, kita hanya offkan pada PLB soket je lah. Kalau problem pada litar lampu ataupun litar kipas, kita akan offkan PLB untuk litar lampu kipas tu. So kena ingatlah 30 M tu, 30 mA PLAB untuk soket, 100 mA PLAB untuk litar lampu dengan kipas. Lepas tu kita akan uji menggunakan rintangan penebatan insulation resistance tester untuk mengesan kerosakan litar pintas. Dan bacaan dia kena ingatlah, kita kena uji antara setiap fasa, live dengan neutral, neutral dengan live tu. Lepas tu dalam bacaan dia mesti kena dapat lebih daripada 0.5 mega ohm. Kalau kurang, maksudnya ada masalah pada litar tersebut.
Okey, cikgu nak awak fahamkan betul-betul ayat ni. Kata sekiranya bacaan alat uji menunjukkan kurang pada 0.5 mega ohm, maka litar tersebut berlaku litar pintas. Maksudnya kalau kita dapat 0.7, dapat 1 mega ohm, dapat 20 mega ohm, maknanya litar tu dalam keadaan baik. Tapi kalau bawah pada 0.5, dapat 0, 0.1, 0.2, tu maknanya litar tu dalam keadaan litar pintas. Jadi kita boleh nak detect, senang detect berdasarkan kepada bacaan dia tu. So kena check satu. Okay, itu litar pintas. Ingat bacaan dia mesti kena lebih pada 0.5 mega ohm, barulah litar tu dalam keadaan baik. Okey. Okay, yang ni juga awak dah belajar, iaitu litar bocor ke bumi, iaitu yang melibatkan dengan sama ada fasa live dengan bumi ataupun neutral dengan bumi. So kalau ada masalah, kalau ada problem tamatan antara live dengan E, sekejap cikgu buat note sikit sini. Litar bocor ke bumi. Kita akan check antara L dengan E. Apa buruk sangat tulisan ni, sekejap live dengan E ataupun problem antara N dengan E. Kalau dua ni bersentuh, maknanya ada masalah lah kita punya pendawaian kita tu. Jadi macam mana kita nak detect sama ada berlaku masalah litar bocor ke bumi ni, adalah berdasarkan kepada kalau PLAB kita jatuh. Kalau MCB jatuh, tu kita boleh detect tu adalah litar pintas. Tapi kalau PLAB kita jatuh, tu menunjukkan ada masalah litar bocor ke bumi. So kena tengok dekat KFA tu apa yang jatuh kat situ. Jadi langkah nak buat kerosakan dia, nak detect kerosakan tu macam biasa. Matikan bekalan elektrik, iaitu switch utama, main switch. Offkan PLAB dan semua PLM yang mengawal litar kecil akhir. Kalau litar pintas, offkan main switch, lepas tu offkan PLAB, lepas tu semua dengan PLM kan. Tapi untuk yang ni pun sama juga prosedur dia. Untuk nak detect apa yang bermasalah. Sekiranya ni samalah kes lah. Kalau lah switch utama tak boleh nak offkan, kalaulah switch utama PLB dan semua PLM tidak di-offkan, kerana ada penggunaan elektrik, so kita hanya offkan PLM yang rosak sahajalah. Sebab itulah kita guna sistem PLAB tu, kita asingkan dia. Caranya sama juga, menggunakan insulation resistance tester untuk mengesahkan kerosakan litar yang bocor ke bumi. Dan pastikan bacaan dia mesti kena besar daripada 0.5 mega ohm. Bacaan mesti kena besar daripada 0.5 mega ohm. Kalau 0.5 mega ohm tu, barulah litar kita tu dalam keadaan baik. Ni seperti yang cikgu cakap tadi, bacaan tu mesti lebih pada 0.5. Maknanya kalau lah kurang, maknanya dia berada dalam keadaan litar bocor ke bumi. Itu, ingatlah kita akan uji L dengan E, N dengan E. Cikgu buat note sekali lagi kat sini. Ni kena memang kena take note. L dengan E, N dengan E. Mesti besar daripada 0.5 mega ohm. Itu litar bocor ke bumi. Ni litar buka. Litar buka secara mudahnya ingatlah, itu litar yang tidak mendapat bekalan elektrik. Litar yang tiada sambungan bekalan elektrik. Itu maksud litar buka. Jadi kerosakan ini dapat dengan pasti apabila peralatan elektrik tidak dapat beroperasi walaupun telah di-onkan switch untuk alat tersebut beroperasi. Itu maknanya litar buka lah maksudnya. Jadi nak uji keadaan litar buka atau tidak, akan ada dua keadaan. Sama ada litar hidup ataupun litar mati. Jadi yang mudahnya adalah kita menggunakan kaedah litar litar hidup ni lah. Sebab arus elektrik tengah mengalir masa tu. Jadi kalau arus elektrik tengah mengalir, kita tahulah alat kita tu tak function. Kalau lah dekat plug, mungkin plug tu rosak.
Kalau guna extension, mungkin disebabkan oleh extension itu rosak. Itu cara mudah kita nak detect litar buka. Jadi prosedurnya, okey. Okey, jadi yang pertama, macam biasa kena pasti litar rosak daripada maklumat pengguna, onkan semua switch. Sekarang ni masalahnya elektrik dah tengah mengalir ni, tak apalah kita on je switch semua. Supaya kita nak detect mana litar yang rosak tu. Okey. Tapi bila kita nak buat litar, kerosakan litar buka ni, kita guna alat lain dah. Kita akan guna multimeter. Okey, kita akan guna alatnya nama multimeter dan julatnya antara 1000 volt untuk 3 pasar. Tapi kalau kita ni guna 240 volt lah. Okey, kalau dapat bacaan 240 volt, maknanya litar tu dalam keadaan baik. Kalau lah kurang, maknanya litar tu dalam keadaan litar buka. Okey, itu lebih mudah nak detect kalau dalam keadaan litar hidup. Maya elektrik tengah mengalir. Tapi kalaulah dia dalam keadaan litar mati ni. Okey. Nak mudahnya, nak tahu dia dalam keadaan litar buka atau tidak, ni awak akan belajar dalam CU6 nanti. Iaitu kita akan buat satu lagi ujian, dia panggil ujian keterusan. Okey, dia panggil ujian keterusan. Ni awak dah dengar dah benda ni. Okey, yang kita buat dalam pelaporan CU2 tu. Okey, dah lepas buat ujian keterusan, kita akan buat ujian kekutuban. Okey. Jadi stepnya macam biasalah. Okey, matikan bekalan elektrik, semua pemasangan itu di-off-kan. PLB semua PLM ataupun litar yang hendak dikesan saja, dan laraskan multimeter kepada fungsi julat ohm. Okey, kita akan guna fungsi julat ohm untuk menguji rintangan ataupun membuat ujian ni. Okey. Dan bacaan dia macam mana? Okey, sekiranya multimeter tu menunjukkan bacaan 0 ohm, maka litar tersebut tidak buka. Maknanya kita kena dapat bacaan sekitar 0 ohm. Mesti kena dapat 0 ohm. Okey, litar buka. Maknanya dia tu dalam keadaan litar baik. Tapi kalaulah bila kita tap probe kita tu, dia punya point multimeter tu tiba-tiba dapat 1 ohm, dapat 2 ohm, tu maknanya litar dalam keadaan buka. Maknanya arus elektrik tak boleh mengalir nanti. Okey, so cikgu nak awak faham istilah dia tu, litar buka, litar tutup. Okey, litar buka maknanya arus elektrik tak mengalir, litar tutup arus elektrik mengalir. Okey. Ni yang cikgu ajar awak itu, macam mana nak uji PLAB, PLM semua tu. Okey, kalau PLAB sinyal utama melekat, guna ni lah. Multimeter laras pada 240. Kalau ada bacaan, maknanya dia tak rosak. Okey, kalau PLM terpelantik, gunakan clamp tester. Ada cikgu tunjuk dah meter clamp tester tu macam mana. Dia pun kena ada rintangan dia juga. Lepas tu untuk PLAB, guna insulation tester lah ataupun RCCB tester. Okey, dan bacaan dia mesti 0.5 mega ohm dan ke atas. Okey, so ni awak dah salin dah dalam nota-nota semua. Okey. Ni sebenarnya Cikgu Faizal dah ajar kan jenis-jenis wire. Kita akan masuk untuk bahagian hari ni pula. Okey. Okey, untuk ini sikit je. Nanti akan ada latihan sikit lah. Ada nota dan juga latihan Okey, untuk hari ni kita nak masuk mengenai peraturan-peraturan elektrik 1994 yang mengenai senggaraan. So bila dalam penyenggaraan ni pun dia akan ada peraturan-peraturan elektrik dia tu. Okey, sebab kenapa peraturan-peraturan ni dibuat adalah digunakan untuk melindungi pengguna dan juga wireman. Kalau berlaku apa-apa tindakan, berlaku apa-apa masalah, undang-undang ni lah yang akan, ataupun peraturan inilah yang akan melindungi kita ni. Kalau bukan disebabkan oleh kecuaian kita lah. Okey. Okey, dalam buku peraturan elektrik itu bahagian 4 untuk yang melibatkan penyelenggaraan pemasangan. Okay, ini antara peraturan-peraturan dia lah. Okey. Yang pertama, peraturan 110-1, sesuatu pemasangan hendaklah diselenggara dalam keadaan baik dan berfungsi
dan langkah-langkah awasan. Maknanya kita perlu sentiasa cek, perlu sentiasa berwaspada, hendaklah dipatuhi pada setiap masa untuk mencegah bahaya. Sebab itulah kalau awak ingat lagi, cikgu rasa Cikgu Faizah pun dah tunjuk dekat awak jadual ni. Inilah antara item-item yang perlu kita sentiasa cek. Okay, sama ada tempoh harian, bulanan dan juga tahunan. Terutama sekali kalau yang nak mudah kita nak cek PLAB lah. Sebab dekat PLAB tu dia ada button reset dia kan. Okay. Okay, seterusnya 110-2 tanggungjawab untuk menyelenggara pemasangan terletak pada pemunya, pengurusan atau pemegang lesen. Maknanya pemunya ni ataupun penghuni pemasangan, perkhidmat atau ejennya mengikut mana-mana yang berkenaan. Jadi kita sebagai seorang wireman pun bertanggungjawab. Okay, sebagai seorang wireman, pengguna dekat rumah tu pun kena bertanggungjawab. Pembekal tenaga TNB pun kena bertanggungjawab. Semua kena mainkan peranan masing-masing untuk menyelenggara pemasangan. Okay, so kena alert lah, kena tahu semua tu. Okay, 110-3 pula. Sesuatu pemasangan selain daripada pemasangan domestik hendaklah diperiksa, diuji dan ditentu ukur oleh orang kompeten sekurang-kurangnya sekali setiap 5 tahun. Jadi setiap dalam 5 tahun sekali tu perlulah diuji, perlulah dibuat maintenance dengan orang yang ada kompeten. Orang kompeten ni ada lesen khas lah. Okay, biasanya orang yang ada SKM 3 ke, patut dia ada kad hijau yang diperakui oleh Suruhanjaya Tenaga, layak untuk nak buat pemeriksaan. Okay, 104, mana-mana geganti relay, peranti device pelindung suatu pemasangan nak diperiksa, diuji dan ditentu ukur, ataupun bahasa Inggeris dia panggil setting, oleh orang kompeten setiap sekurang-kurangnya sekali setiap 2 tahun. Yang ni kalau melibatkan relay lah, ada geganti. Biasanya ni akan terlibat pada industri yang melibatkan banyaknya penggunaan mesin. Okey, 110-5, tiada seorang pun kecuali orang kompeten atau yang di bawah kawalan orang kompeten boleh mengusahakan untuk menjalankan apa-apa kerja pada sesuatu pemasangan. Okey, so yang kena bersijil lah. Okey, seterusnya itu Akta Bekalan Elektrik 1990, iaitu kawalan kompeten. Akta Bekalan Elektrik 1990 kawalan kompeten mengatakan bahawa tiada pemasangan atau loji atau kelengkapan elektrik selain daripada yang dipunyai oleh pihak berkuasa bekalan boleh dikerja atau dikendalikan kecuali atau di bawah kawalan orang-orang yang memiliki apa-apa kelayakan dan memegang apa-apa perakuan sebagaimana ditetapkan. Ni ayat peraturan. Kalau kita baca pun kita pening. Masuk ayat peraturan ni ataupun akta ni adalah sesuatu penyelenggaraan tu hanya layak dilakukan oleh orang yang mempunyai sijil kompetensi sahaja. Iaitu siapa? Awak lah nanti. Maksudnya awak yang bakal ada SKM 3 tu, SKM 2 tu, layak buat maintenance. Tapi sebab SKM 2 ni hanya untuk rumah je lah. Okay, kalau nak pergi ke industri, tu kena buat SKM tahap 3. Okay, mana-mana orang yang melanggar seksyen ini adalah sesuatu kesalahan dan apabila disabitkan, boleh dikenakan denda tidak melebihi RM10,000 dan jika pelanggaran itu diteruskan, dikenakan denda tidak melebihi RM1. Maksudnya mula dah kena dah RM10,000. Tapi buat lagi kesalahan yang sama, kena lagi RM1,000 pula. Bagi tiap-tiap hari RM1,000 sehari atau sebahagian daripada sehari selama pelanggaran itu diteruskan selama sabitan. Okey. Habis dah. Okay, jadi itulah berkaitan dengan akta dan juga peraturan. Jadi benda-benda ni, bila kita buat penyelenggaraan, kita kena ikut dia punya law dia lah. Kena ikut dia punya hukum dia. Kita tak boleh main ikut sedap kita nak buat je. Okay? Sama macam sekarang ni lah. Awak belum lagi dapat SKM tahap 2 tapi dah pergi. Pandai-pandai nak tukar soket, nak baiki kipas sendiri apa semua kan. Dalam efeknya kalau berlaku apa-apa masalah, awak boleh didakwa berdasarkan section-section dia ni. So kena berhati-hatilah.
Dan sebenarnya peraturan ni buat bukannya untuk menyusahkan kita. Di samping dia buat juga, samping nak melindungi pengguna, digunakan juga untuk melindungi wireman tu. Kalau pengguna tiba-tiba masalah yang dia buat tapi dia nak dakwa kita dengan menggunakan peraturan ni dan juga Akta Bekalan Elektrik 1990 digunakan untuk melindungi wireman juga. Okey. Banyak habis lah untuk bahagian CU3 ni secara umumnya lah. Ada apa-apa soalan tak nak tanya? Boleh ke? Ada orang ke tak ni? Ketidur ni? Ada. Ada. Harap faham lah apa yang cikgu ajar ni. Okey, so untuk hari ni seterusnya ni sekejap Okey. Cikgu nak sambung sikit lagi. Itu cikgu dah terangkan sikit dah ni. Kita sambung sikit lagi. Macam mana kita nak buat maintenance kalau berlaku apa-apa masalah lah. Okey. Macam mana kita nak buat maintenance, nak buat pembaikan kalau berlakunya soket alih keluar tidak berfungsi ataupun terbakar. Kadang-kadang berlaku kerosakan pada pemasangan seperti soket tidak berfungsi atau terbakar ketika ia digunakan ataupun tidak digunakan. Kerosakan yang biasa disebabkan oleh alih keluar berdasarkan kepada beberapa faktor berikut. Itu RCCB atau MCB mengawal litar soket terpelantik atau rosak. So bila kita check soket kita, pergi dekat plug kan, masuk apa kita punya extension ke, kita punya pengecas telefon ke, switch laptop ke apa ke, plug laptop kan, pasang kat plug ni tapi tak nyala, tak fungsi. So langkah pertama dia kita kena check dulu RCCB ataupun dia punya MCB. Okey. Sebab nak tengok sama ada dia terpelantik ataupun tidak lepas tu kita tengok sambungan. Kalau lah MCB tu okey, RCCB tu okey, tengok pula sambungan pada soket. So kena buka lah. Tengok dekat bahagian dalam ni, takut adanya tamatan yang tidak ketat. Okey. Soket juga boleh bermasalah kalaunya terlebih beban dan juga terbakar. Sebab itulah nasihat cikgu, kita kena elakkanlah guna extension. Extension tu boleh digunakan tapi hanya untuk peralatan yang ringkas, yang kecil. Kalaulah mesin basuh, periuk nasi, apa lagi, cerek elektrik, dapur elektrik, semua nak sumbat dekat extension tu, memang terbakar lah. Sebab extension tu dia tak boleh kawal haba. Biasanya terdapat binatang dan juga soket telah luput. Nak tahu soket tu luput ke tak, kalau awak tengok soket kat rumah tu dah warna kuning, tu dah kena baikilah, nasihat cikgu kena tukar baru. So, macam biasa bila kita nak buat penukaran soket, sebab kita guna PLAB, RCCB ni berasingan kan, kita hanya offkan yang bahagian soket je lah. Offkan untuk bahagian litar kuasa sahaja. Matikan MCB yang mengawal soket atau RCCB yang mengawal litar kuasa. Kalau orang pro tu dia hanya akan off dekat RCCB lah, sebab bila dah off RCCB, MCB untuk soket semua dah tak berfungsi. Tapi nasihat cikgu baik kita off semualah. Cikgu sendiri pun offkan semua kalau nak tukar soket kat rumah ni. Buka dan periksa soket yang bermasalah seperti dinyatakan di atas. Jika tidak terdapat perkara yang dinyatakan, pasang semula soket dan pastikan semua kabel dipasang ketat pada puncanya. Soket mesti ingat mesti dipasang dengan ketat setiap tamatan. Kalau dah tak pasang dengan ketat, ia boleh menyebabkan berlakunya percikan bunga api. Hidupkan semula RCCB dan setiap MCB, pastikan ianya tidak terpelantik. Jika keadaan ini berlaku, bermakna soket selamat digunakan. Kalau tak terpelantik kalau terpelantik tu ada masalah lah. Kalaulah MCB, RCCB yang mengawal soket tu telah dihidupkan tapi soket masih tidak berfungsi, kemungkinan MCB tersebut rosak dan perlu diganti. Kita dah on semua tapi soket tetap tak boleh guna. Sama ada kena check pula keterusan pada MCB ataupun keterusan pada soket lah.
Kalau soket terbakar, kita boleh terus tukar. Okey. Kalau nak tukar soket, step ni memang sama juga. Pastikan MCB, RCB semua tu di off. Barulah kita tukar soket tu Okey, yang ni simple ni awak boleh buat ni insya-Allah. Okey, sama juga kalau berlaku masalah pada lita lampu ataupun kipas tak berfungsi, cek juga pada kawalan MCB, lita lampu, lita kipas. Kalau problem, kena kalau dia terpelantik, onkan lah. Okey. Sambungan pada switch longgar juga boleh menyebabkan punca kenapa lampu atau kipas tu tak berfungsi. Berlaku pintasan. Berlaku pintasan senang je. MCB tu akan terpelantik. Dan juga boleh disebabkan oleh switch luput. Boleh menyebabkan berlakunya kerosakan mekanikal. Jadi kena ingatlah kalau kat rumah tu switch sudah lama-lama kuning-kuning, nasihat cikgu tukarlah. Okey. Jadi langkah nak membaiki dia sama je. Prosedur step dia sama je. Apa-apa pun kita kena offkan MCB ataupun RCCB. Okay, tu kalau dia ni. Kalau dia terpelantik, check dululah. Kalau dia terpelantik, kita kena on. Baru kita test balik switch tu. Kalau dia okey, maknanya masalah pada MCB je. Okay, sebab MCB ni kalau dia terpelantik disebabkan oleh guruh ke, dia akan terpelantik sendiri kan. Okay, kalau lah tiba-tiba tak ada masalah apa-apa, kita on, buka kipas lampu, boleh pusing, boleh nyala macam biasa, tu tak ada masalah. Mungkin dia terkejut tiba-tiba lita tu. Okay, kalau lah kita on, switch lampu kipas masih tak okey, tu baru kena buka dia punya switch. Check pula guna multimeter apa semua tu. Okay, kalau kita nak membaiki bahagian switch, matikan MCB dan RCCB yang mengawal lita tersebut. Periksa kabel pengalih dengan menggunakan panel uji. Sebab tu cikgu kata test pen ni memang sebati lah dengan jiwa seorang wireman. Memang kena selalu ada. Okay. Buka dan periksa switch lampu atau kipas masalah. Kemungkinan anda akan mendapati kabel terlepas atau terdapat kesan bakar akibat pintasan. Okay. Sebab ni awak kena ingat bila kita buat bila kita on satu switch, tengok kalau lah rasa macam switch tu macam bernyala bahagian dalam dia tu kan, tu mungkin disebabkan ada masalah kabel. Kena selalu check lah. Sebab tu lah kalau tangan basah tak boleh pegang switch. Okay, dia boleh menyebabkan renjatan. Okay, ni nak baiki lampu macam biasalah. Check juga dia punya MCB, RCCB, buka dan periksa pemegang lampu. Kalau lah bahagian lampu tu dah macam ngentung, dah hangus macam ni, tu menunjukkan adanya masalah. Okay. Jadi check lah dia punya tamatan live, tamatan neutral, tamatan E. Okay. Kalau okay, sebab tu mesti menggunakan meter lah. Okay. Tu cikgu terang secara umum je. Alright. Okay. Ada apa-apa soalan tak nak tanya hari ni? Boleh faham ke? Boleh. Okay. Okay, untuk hari ni cikgu ingat kita main squeeze lah kejap. Nak habis dah ni. Sekejap cikgu buka link. Sebenarnya Cikgu Faizah dia buat latihan guna PowerPoint. So hari ni kita buat interaktif sikit lah. Okay, cikgu akan send link ni guna WhatsApp. Nanti awak klik link tu, lepas tu register, masuk nama betul. Okay, sekejap cikgu punya ni. CO3. Okay. Nampak? Sekejap itu bermula. Sekejap.
Okey, cikgu akan send link dekat grup WhatsApp. Okey, cuba korang jawab kuis yang cikgu share tu. Ya Allah, kenapa tiba-tiba blur ni, nak host macam mana? Sekejap. Okey, cuba ni jawab soalan tu. Cikgu nak try tengok macam mana keluar function dia. Okey. Kejap. Tiba-tiba cikgu blur ni. Okey. Okey, cikgu send link baru masuk link baru. Kita buat live quiz ni. Okey, klik link baru yang cikgu baru send ni. Masuk, lepas tu register nama awak masing-masing. Okey. Cuba buat sekarang. Okey, Nabil dah masuk dah. Sepatutnya ada 11 orang yang join ni. Lagi. Okey, 5 dah. 6 orang lagi masuk. 2, 3, 4, 5, 6, 7. Dua orang lagi. Abdullah ni ada ni, ketidur ni. Nas ni. Okey. Yang tak masuk laginya Abdullah. Ifan Hakimi dah ada kan? Lokman ada. Lokman dah. Ada. Afiq Danian. Dah. Emil dah. Aris Afiq. Ada. Abdullah tidur ke? Aduh, hai budak ni. Okay lah, tak apalah. Okay, cikgu start ni dia main siapa cepat ni tau. Jawab betul-betul, jangan main tembak-tembak je.
Okey, tunggu Daud dah siap dah. Okey, Danis. Email tak boleh buat ke email? Email masalah lain ke? Tak bergerak je ni. Oh, okey, tak apalah, tak apa. Okey, tunggu Haris Afiq, Luqman, Irfan. 3 orang ni tak siap lagi. Okey. Dah siap cikgu. Alright. Okay, so sekarang ni kalau tengok dekat skrin cikgu ni, top score kita Haris Afiq lah. Okay. So, tak apa, main kita bincang sikit. Tengok macam banyak je salah ni. Okay, tak apa. Tak masalah. Belajar, kan? So, pemenangnya Haris Afiq. Yang kedua Danish. Yang ketiga Adam. Okay. Sekejap Okay, cikgu balik. Tengok question kita. Okay. Tengok soalan ni. Soalan pertama, manakah antara berikut bukan kerosakan yang sering berlaku dalam pendayaan elektrik satu fasa? Litar buka, litar pintas, litar bocor ke bumi. Ingat ni adalah yang selalu berlaku. Litar tertutup tak ada Cikgu guna istilah tadi litar buka. Litar tutup maksudnya litar yang ada elektrik. So dia bukan satu kerosakan. Maksudnya 2 orang je betul kat sini. Okay. Tak apa. Berikut merupakan punca-punca berlakunya litar pintas kecuali kabel putus lah. Kabel putus tak menyebabkan litar pintas. Ingat, litar pintas ni disebabkan oleh kerosakan mekanikal pada penebat, tambatan kabel tidak sempurna dan juga kerosakan alat lengkap pemasangan. Litar putus menyebabkan litar buka. Jadi Al-Quran ni. Minta kakak tolong buka link tu. Okey. Soalan yang ketiga. Berikut adalah punca-punca berlakunya litar pintas. Ni soalan sama tapi jawapannya berbeza-beza kat sini. Kecuali dia kata kecuali. Okey, penebat yang disambung dengan kemas. So kalau penebat tu dah sambung dengan kemas, memang takkan ada masalah lah pada elektrik kita tu. Nanti nak jawab tu tengok betul-betul. Okey. So, penebat koyak, penebat kabel cair, benda asing tersentuh pada pelat logam, tu merupakan punca-punca berlakunya litar pintas. Okey, ni switch MCB. Berikut adalah penyebab utama MCB tidak berfungsi kecuali PBLK atau cikgu saya tulis ni PLBK. Okey, pemutus litar bocor ke bumi yang tidak hilang kepekaan. Okey, yang lain ni semua masalah kalau menyebabkan MCB tu tak berfungsi. Switch utama melekat, MCB tidak terpelantik. Kalau MCB tak terpelantik, dia kena bagi kuasa dia dekat RCCB ataupun PLAB. Okey. Baru tu kalau berlaku lebihan arus. Alright. So 2 orang je betul ni, tak apa. Okey, yang kelima, yang manakah di bawah bukan operasi kerosakan? Pemerhatian lah. Okey. Maknanya nak membaiki, maknanya kita kena buat penampalan, buat penggantian dan juga penjagaan. Cakap tengok saja, tu bukan maintenance. Penyelenggaraan pencegahan dilakukan berdasarkan laporan kerosakan. Okey. Pencegahan ni maintenance bukan setakat laporan je. Sebab tu awak belajar ada maintenance yang perlu dibuat sebulan sekali, ada maintenance yang perlu dibuat ikut tahun kan. So tak salah lah yang ni Okey, yang ketujuh, litar pintas berlaku apabila pengalih hidup tercantum dengan pengalih bumi. Litar pintas, ingat antara tamatan live dengan tamatan neutral.
Kalau yang ke bumi ni adalah lita bocor ke bumi. Seperti yang cikgu cakap tadi, ingat kalau ada tamatan L dengan E, tamatan hidup dengan bumi, neutral dengan bumi, yang tu kita panggil bocor ke bumi. Kalau lita pintas ni hanya live dengan neutral sahaja. Okey. Lita pintas menyebabkan MCB terpelantik. Betul lah. Okey. Apa-apa pun MCB yang kena jatuh dulu. Kalau MCB tak jatuh, maknanya dah terlebih sangat arus dia, dia akan pergi kepada RCCB. Kalau RCCB tak boleh kontrol, baru akan pergi kepada main switch. Okey. Ni meter mega ataupun penguji rintangan penebatan digunakan untuk menguji lita buka. Salah. Lita buka dia akan guna multimeter. Okey, lita buka kita akan guna multimeter sebab nak ukur voltan. Okey, dengan 240 volt, kalau dekat meter tu detect 240, barulah lita tu dalam keadaan baik. Boleh faham ke tak ni? Boleh ke? Boleh. Tapi dia tahu benda ni kena ulang banyak-banyak kali baru akan ingat. Tak ada masalah ni, cikgu jangan risau. Okey, multitester menunjukkan bacaan 0 ohm apabila diuji ada pengalihan neutral. Ini bermakna kabel penerangan ini mengalami kerosakan lita buka. Okey, 0 ohm ni maksudnya lita tu dalam keadaan baik. Kalau lebih pada 0, baru lita tu masalah. Sebab itulah jawapannya adalah salah. Okey. Alright. So untuk pagi ni kelas cikgu buat sampai sini dulu. Cikgu harap dapat faham lah sedikit sebanyak. Dapat sikit pun tak apa dah dulu untuk CU3 ni. Okey. Cumanya untuk bahagian CU3, ingatlah kena fahamkan betul-betul. Iaitu 4 jenis kerosakan yang selalu berlaku ni. Lita pintas, lita bocor ke bumi, lita buka dan juga kerosakan alat perlindungan. Jadi kita kena tahu, lita pintas tu macam mana dia berlaku. Kalau rumusan cikgu boleh kata, lita pintas adanya persilangan antara live dengan neutral. Kalau lita bocor ke bumi, live dengan E, neutral dengan E. PLAB jatuh, tu lita bocor ke bumi. MCB jatuh, tu lita pintas. Kalau lita buka pula, elektrik tak masuk. Okey, arus tak mengalir. Tu lita buka. Kalau kerosakan alat perlindungan, tengoklah berdasarkan kepada alat tu, PLAB, MCB. Takut ada bau hangit ke, terbakar ke, tu cara dia. So step-step dia ni kena tahulah. Macam mana nak kesan kerosakan lita pintas apa semua ni. Okey. So nota tu dah salin, nanti awak baca Okey, untuk sesi kelas pukul 11 nanti cikgu akan buat offline. Ada lebih kurang 4 link untuk kuis. Cikgu harap nanti awak jawab sebab cikgu nak tanda untuk sebagai rekod penilaian SKM. Nanti cikgu akan send pukul 11 nanti 4 link tu. Cikgu harap jawab semualah. Sebabnya ini cikgu tak akan bagi nota ini. Ini tak ada saya nota. Sebab akta-akta ni untuk awak tahu je lah. Okay, dalam PSL pun tak pernah ditanya. Okay, dia lebih kepada maintenance sahaja. So ini special ni, hari Jumaat ni, hari baik ni, tak ada nota. Cuma latihan lah. Cikgu harap kerjasama semua nanti. Tolong buat latihan tu, boleh? Boleh cikgu. Baik ni hari ni. Okay. Alright. So kalau tak ada apa-apa, untuk pagi ni cukup dulu. Okay, nanti masuk pula balik sekejap lagi tu kelas untuk kelas sejarah dengan Cikgu Saras tu. Okay, Abdullah tu pun sama juga. Sebab semalam dia call cikgu tanya kenapa Abdullah tak pernah masuk, Wahyu tak masuk, Naim tak masuk. Okay, so cikgu harap berubah lah. Sebab cikgu pun, kita pun tak tahu PDPR ni sampai bila dengan kes belah-belah ribu ni. Alright. Okay, untuk hari ni sampai setakat ni dulu. So jangan lupa pukul 11 nanti buat semua. Ada 4 link latihan quiz word world. Quiz online tu nanti. Tu cikgu nak buat sebagai perekodan markah. Cikgu harap kerjasama semua Okay, kalau tak ada apa-apa, kita jumpa hari Isnin pula, insya-Allah. Terima kasih semua. Cikgu. Cikgu. Okay, jangan lupa masuk kelas sekejap lagi.